Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera adik-adik kakak semua. Saya Semutagai Syamnawi. Welcome back to my channel. Agak lazim seluruh YouTuber seluruh dunia akan sebut welcome back to my channel. Okey, pada kali ini segmen sempena dengan Hari Pendaratan Tentera Jepun. Hari ini 8 Disember 2020. So 79 tahun. Sudah 79 tahun tentera Jepun mendarat di tanah Melayu, iaitu di mana kita berada di Pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Okey. So untuk segmen ini jangan lupa #Historism. Segmen terbaru berkenaan dengan pelancongan tempat-tempat bersejarah Perang Dunia Kedua. Historisme ni banyak ya, tapi yang ni untuk Perang Dunia Kedua sahaja. Jom kita saksikan sebentar lagi apa yang saya akan paparkan pada episod kali ini. Okey, bersama saya pada kali ini adalah seorang pengkaji sejarah Perang Dunia Kedua di Kelantan, bukan saja di Kelantan, di seluruh Malaysia pun orang kenal dia, dan juga seorang pemandu pelancong dan juga ahli Persatuan Pencinta Sejarah Kelantan PPSK, iaitu saudara Zafrani Arifin. Hai. Hari ini dia pakai Jepun hari ni, Topi pakai Jepun. tentera Jepun. Nippon. Okey, Zafrani. Yeah. Hari ni pakai tentera Jepun, hari ni pakai Yeah. cap, tapi bukan penuh lah, pakai cap saja saja. dia. Kita berada di mana ni? Kita berada di kampung Pulau Pak Amat lebih kurang Kampung Kuala Pak Amat. di Kuala Pak Amat. Kuala Pak Amat. Dan pun pula ni Pulau Pak Amat. Pula lah, tapi Ah. tak nampak pula lah sekarang ni. Jadi hanya pulau kecil di Pulau kecil. dekat sekitar Kuala, dekat sungai ni lah. Okey. Jadi kita ni lebih kurang 3 km daripada lapangan terbang Kota Baru, Kuala Jepun. Dan sebelah kita ni sana ialah Laut Cina Selatan Oh, Laut Cina Selatan. Pantai. Pantai. Jadi pantai ni termasuk pantai Sabak lah. Sana sampai Sabak. Di sebelah sana pantai Badang. Badang. Tempat dua-dua tempat ni tempat pendaratan Jepun pertama di tanah Melayu. Okey. Aha. Zafrani, Ya. difahamkan di tempat ini, di tempat yang kita ada berada di sini ni adalah tempat pertama Ya. tentera Jepun, imperialis Jepun mendarat buat kali pertama di dunia. Betul ke? Dia tempat pendaratan pertama Jepun di tanah Melayu satu dan Perang Pasifik pun pertempuran pertama berlaku kat sini. 1 jam lebih awal dari serangan Jepun di Pearl Harbor. Oh, 1 jam lebih awal. Pukul berapa tu? Lebih kurang pukul 1 suku Satu suku. hingga 1.30 kita lah. 8 Disember. 8 Disember. 8 Disember. Ha. Okey. Tapi di dalam ni ada 7 Disember. Boleh terangkan kenapa 7 Disember bukan 8 Disember? Okey, sebenarnya kalau ikut tarikh 7 Disember tu kapal baru sampai dekat pantai. Tu dia. Baru sampai. Baru sampai dan pukul 11.45 malam tu dia bersiap sedia untuk melakukan pendaratan lah. Jadi dia bersiap sedia untuk mendarat dengan kapal bot dia kan. Jadi masa tu dia sampai sana lah. Jadi British pun askar British dulu ada di pantai ni. Satu company. Oh, sepanjang pantai ni lah. Sepanjang pantai ni dan satu company ada sini. Dulu ada kubu situ, pillbox, ada segelam kan, Hakislan. Kubu dan machine gun semua ada sini lah, mortar semua. Jadi malam tu dia nampak ada kapal sampai kat sini, berlabuh. Dan dia beritahu, report lah kepada markas dia di Jepun ni. Apa yang sepatutnya dia kena buat lah. Itu markas dia kata jangan bawa apa lah sebabnya kita tahu situasi yang sebenar lagi. Jadi masa tu askar ni dengan orang kampung dah rasa takut lah sebabnya dia memang tahu tu Jepun. Dan orang askar sini askar Panjab Askar Panjab. Dia berapa ratus orang? Kalau sini Agak-agak tentera Jepun, tentera British yang berkawal sepanjang pantai masa tu. okey, dia unit tentera British yang berkawal di Kelantan semua sekali ialah Brigade ke-8. Lebih kurang 5,000 orang lah semua sekali. 5,000. Semua sekali lah. Tapi di pantai ni agak-agak berapa? sini satu company. Satu company. 200 lebih lah. Dah 200 lebih. Tu satu company 200 lebih tu sepanjang pantai pada
kawasan sekitar ni. Tapi kat tempat sini sekali, satu tempat ni aja, kampung Kuala Pak Ahmad sendiri ada satu kubu. Satu kubu tu lebih kurang 9 orang dan satu belakang tu mungkin ada 9 orang lagi. Tak ramai lah. Jumlah yang kecil lah. Satu section lah lebih kurang. Jadi memang susah nak lawan lah sebabnya Jepun ramai lagi. Tapi depan pantai ni dia buat pagar berduri, kawat berduri 3 lapis. 3 lapis. Mula-mula lapisan macam bumbung, atap. Belakang tu ada kawat berduri bergulung pakai concertina wires. Lepas belakang ni sambung balik tiga segi tu. Tiga segi. Jadi 3 lapisan dan depan kawasan pantai depan pada kawat berduri tu dia letak periuk api lah. Periuk api. Betul lah kita tengok kat pantai. Baru kita boleh nampak Boleh tengok tempat lagi. Okey, sebelum kita ke pantai, saya nak tunjukkan ke tuan-tuan ni adalah topi tentera British Contoh topi Contoh. British. Ni tahun berapa? Helmet. Tahun berapa? 1941. 41. Dia masa guna Perang Dunia Kedua dan masa Perang Dunia Pertama pakai juga macam ni. Pakai juga. Design ni. Sebentar lagi semua target akan pakai. Tak pakai sebutan lah, pakai topi helmet. Berat juga Dan dia panggil namanya Brodie Helmet Mark II. Brodie Helmet Mark II nama dia. Okey. So kita akan pakai ni. Pakai topi. Di pantai sekejap lagi. Jom. Okey. Sekarang kita berada di pantai Kuala Pak Ahmad. Ya, Kuala Pak Ahmad. Okey. Dan di sinilah tentera imperialis Jepun mendarat buat kali pertama di Tanah Melayu. Di Tanah Melayu. Dan juga di dunia lah, masa perang. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Di Pasifik. Okey. So boleh cerita tak kalau dulu rasanya, tapi Hakisan lah sekarang ni, Hakisan dah. Hakisan dah. Kalau dulu jauh mana ni? Jauh lagi, ujung dulu. Nampak macam warna coklat kat tu lagi mungkin pantai duduk asalnya. Tapi Hakisan setiap tahun ada musim monsun dia angin kuat, dia makan sama. Dulu satu kampung dalam sini. Besar satu dulu. Kampung Kuala Pak Ahmad. Jadi semua orang dah pindah sekarang. Tak ada orang di sini. Tak ada orang dah. Pak Hakisan So boleh cerita tak masa zaman pada 8 Disember 1941 tu keadaan tentera Jepun yang mendarat di pantai ni. Boleh cerita tak? Okey, boleh. Okey. Bila 7 Disember malam, kapal Jepun 3 buah kapal, Awaji Samaru, Ayato Samaru dan Awaji Samaru. 3 buah kapal. Ayato San ni dengan Awaji San beratnya 10,000 tan. 10,000. Kapal besar lah, kapal pengangkut. Kapal pengangkut barang dulu. Okey. Tapi dia ambil alih oleh tentera, jadi dia bawa tentera lah. Satu lagi kapal Sakura Maru. Sakura Maru, bunga sakura. Bunga sakura Jepun. Jadi Sakura Maru ni lebih kurang 7,000 tan juga. 7,000 tan, kecil sikit. Tapi kapal ni dilengkapi dengan meriam penangkis pesawat lah. Okey. Anti-aircraft gun atau kapal tu untuk menangkis serangan udara British lah, kalau British kan. Jadi dia kapal sini dan yang diiringi oleh kapal perang Jepun. Okey. Kapal tu ada kapal binasa dengan destroyers dengan kapal frigate. Bukan, punya periuk api. Convert. Minesweepers. Sebab dia takut ada periuk api sini, dia scan dulu lah, takut ada periuk api kan. Jadi bila scan tak ada, dia ready mendarat lah. Masa tu ombak kuat Ombak kuat lebih kurang ni lah. Lebih kurang ni lah ombak kuat ni. Ombak lebih kurang 1.5 meter hingga 2 meter tinggi ombak masa tu. Tinggi. Sebabnya angin monsun timur laut kan, diri kuat lah. Sepatutnya rancangan Jepun, dia nak mendaratnya, ada peta dia ni. Kita sekarang kat sini. Okey. Asalnya dia nak mendarat di pantai Sabak di sana. Okey. Dia nak pergi kat ni sebenarnya. Tapi kat tengah arrow ni, anak panah ni, dia tulis arus kuat.
ambil ombak kuat Kalau arus. bahasa Jepun tu arus kuat lah. Masuk Jepun arus kuat. Arus kuat ni dia tolak kapal ni sampai ke Pulau Pak Amat, Pulau Pak Amat ni. Oh ni Pulau Pak Amat. Lepas tu dia pergi Sabak. Mungkin kalau pergi Sabak, mungkin ada jalan ni boleh pergi kat ni ke airport. Jadi sini payah kan, ada askar lagi. Jadi ombak kuat ni, dia nak pergi kat ni, dia tertolak kat ni. Arus tu. Jadi tersadar di pantai Kuala Pak Amat. Kuala Pak Amat. Jadi askar British masa ni ada kubu di sini lah. Kubu dia putih di sana dulu. Ni Kuala dulu. Kuala sini satu, ujung satu, sebelah Kuala ada lagi. Jadi kubu ni memberi pertentangan yang hebat sengit dulu kepada tentera Jepun mendarat. Jadi masa mendarat tu dia bertolak dengan kapal pendaratan dia lah. Dia mendarat tu bila tengah jalan ni dia kurang 6,000 yard 6,000 yard ni mungkin 6,000 Ela. 6,000 Ela. Jadi bila nak sampai tu tengah jalan tu ada meriam British tu dekat pada Padang. Oh di Badang PCB, dekat jalan PCB tu. Dekat patah PCB tu ada meriam 18 pounder bagi. 18 pounder. 80 pounder gun, meriam besar tu. Meriam besar tu tembakan pertama tentera Berikat perang di Pasifik, perang dunia kedua tu. Oh, tembakan pertama daripada tentera British. Tentera Berikat lah. Dan perang Pasifik tu askar British tembak pertahanan darat ni. Dia tembak pada patah sana lah. Dia tembak ke kapal Jepun yang sedang mari kat ni. Jadi ketika kapal mari tu kapal dia kena tembak lah. Satu kapal pendaratan dia. Tapi sebelum dia mendarat tu sebelum dia tembak ni dia nampak dah macam ada lampu flare tu macam bunga api. Okey, bunga api flare. Flare gun dia flare gun. Bila flare gun askar British tembak ni, warna merah naik. Jadi tandanya untuk mula tembakan. Jadi sepanjang pantai ni kapal sana semua askar British tembak ke pantai tembak dengan machine gun, tembak dengan mortar, tembak meriam. Jadi kapal Jepun tu dihujani dengan peluru lah. Dan hampir nak sampai tu ada tembakan meriam tu tenggelam. Jadi kapal besar dia lah, satu lagi landing craft besar. Dia tenggelam tu separuhnya mati, separuhnya dapat selamat sampai sini. Company ke sebelah. Nama company ke sebelah. Nama company commander WADA. 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 Company commander dia WADA nama dia. Jadi dia mendarat mula-mula dia. Jadi mendarat dekat Kuala Pak Amat ni. Jadi takut sana mendarat juga. Jadi tapi kapal lain mendarat kat sini lah. Majority kita tengok sini. Majority mendarat di Kuala Pak Amat ni, patah Pulau Pak Amat lah kan. Sini belakang mendarat sini. Jadi tempat lain sikit lah. Pergi Pak PCB tu badan satu company ke dua company. Jadi tak ramai. Majority mari sini. Dia mendarat sana pun tak boleh lagi. Sebabnya ada belakang ni ada macam sungai kan. Jadi dekat sini lah ada kubu lagi. Tak boleh mara. Jadi dia kena mara ikut Kuala Pak Amat ni, Pulau Pak Amat ikut Pulau Panjang, Pulau Tukar Dolah apa ni. Dan terus ke Labuan Terbang lah. Oh ni airport. Kota Baru. Jadi British dia sambil dia tembak sini, di lapangan depan dia ada juga meriam. Dia tembakan bantuan, tembak ke arah Bantar lah. Jadi masa tu askar Jepun mati ramai sini. Ramai matinya bila mendarat tu masa tengah mari tu dia naik atas bot Masa tu banyak laut bergelora dia. Laut lebih kurang ni lah. Lebih kurang gini. Masa tu lepas dia dah mari tu 3-4 hari dah atas kapal. Masih lagi mabuk laut. Pening-pening. Dia tentera Jepun datang ke tanah Melayu di kata Kuala Pak Amat lah. Ya. So dia datang ni dia ada macam dapat resikan maklumat kalau ke mana. Betul. Ada tengah cerita dulu orang jual kelepek pun ada Jepun ni. Ramai Jepun di tanah Melayu. Boleh cerita tak? Okey, boleh. Jadi sebelum Jepun membuat serangan sini, dia hantar spy dia lah. Intelligence officer dia macam untuk mencari maklumat. Dia sini dulu Jepun ada dah pergi sini. Dia buka kedai, tukang kencing rambut apa kan. Jadi dia ni sebagai fungsi dia selain dia bertugas sebagai kerja nego ni,
mencari maklumat macam persikan lah. Sebab dia duduk lama sini, dia kecak ke Kelantan kan. Jadi orang tak suspect dia ni orang persikan. Contohnya mari sini untuk kelepek. Dia main nak basikal, buat kelepek di kampung-kampung. Lepas tu jual kelepek ke budak-budak makanan. Jadi makanan tu dia beri duit sekali ke budak-budak je, budak-budak suka lah. Jual kuih pun ada kan? Kuih ada juga. Kuih dorayaki tu, macam Doraemon tu. Dulu Kuala Pak Ahmadnya sini. Kuala Pak Ahmad ni. Kuala tu kira Kuala Pak Ahmad. Tapi dulu asalnya sini. Tapi tunjuk. Dia tertutup dah ni kuala ni. Jadi dia korek kuala baru tu, dia baru air boleh mengalir keluar balik lah. Jadi dulu di sini lah kuala dia ni. Tapi dia ni lah ni kira ni Kuala Pak Ahmad hak baru ni. Okey. Sekarang ni kita berada di Tugu. Di Tugu Menara Jam. Di apa Taman Bendahara. Taman Bendahara depan Pantai Timur. Hypermarket di Pekalan Jepun. Ya. So boleh cerita tak pasal Tugu ni, Cik Zafran? Okey, boleh. Tugu ni ialah tugu peringatan tentera Jepun untuk mengingati askar dia yang terkorban lah masa pendaratan Jepun di Kota Baru dan untuk masa pemberitahuan lapangan terbang Kota Baru. Jadi tugu ni dibina tahun 1988 oleh Persatuan Veteran Tentera Jepun masa tu. Dia datang sini minta dengan kerajaan Kelantan untuk bina tugu ni untuk memperingati rakan mereka yang terkorban. Jadi sebelum ni Jepun dah buat tugu di pantai Kuala Pak Ahmad tahun 40-an lagi. Tapi bila hakikat dah tak ada lah, tenggelam. Jadi dia nak buat tugu baru dekat lapangan terbang, dia buat kat yang ni. Jadi masa Jepun datang tu ramai veteran datang sekali, dan masa tu dia tulislah untuk semoga jam ini mengenangkan zaman kedamaian dan kebebasan yang berkekalan. Jadi dia harap pun bukan harap perang lah, dia harap keamanan yang kita dapat capai sekarang ni akan berkekalan lah. Sebab Jepun pun tak mahu lagi berperang kan. Jadi mesej dia pun bagus lah. Jadi veteran di sini pun sokong kedamaian kan. Jadi dia bagi ke Kelantan ni tugu ni dengan jam dulu kan sekali sebagai memorial pada rakan mereka dan juga untuk masyarakat kita sikit kat sini, dan mereka menghargai tempat bertempur dulu lah. Jadi masa sebelah ni pun ada tulisan Jepun. Tulisan Jepun mesej dia sama je lah. Dan pun ada tarikh dia. Dia buat tahun 1988 untuk mengingati mereka datang sini balik untuk mengenangkan kawan mereka, rakan mereka yang terkorban. Ramai tentera Jepun terkorban masa ni. Lebih kurang 700 ke 1000 orang juga lah yang cedera, yang terkorban. Jadi sebab itulah dia letak memorial ni. Jadi sekarang ni ramai orang tak tahu fungsi utama yang asalnya. Sebenarnya memorial perang memorial tugu untuk tentera Jepun. Cuma dia tak kata tugu ni untuk peperangan, dia kata tugu ni untuk kedamaian. Dia ubah dah. Lepas perang semua Jepun dia tak mahu ingat lagi peperangan kan. Jadi semua berkata benda yang berkaitan dengan perang dia panggil tugu kedamaian. Yang itulah kita pun dapat menghargai mereka ni, sebabnya mereka kata kedamaian tu lebih penting kan. Dan satu lagi kesannya perang ni sebagai umumnya serangan Jepun ni dia banyak segi kita boleh tengok, ada negatif, ada positif kan. Tapi dengan segi positifnya dia menunjukkan Barat atau British tidak kuat sangatlah untuk mempertahankan negara kita. Jadi kita sedar kita sendiri kena mempertahankan negara kita dan berjuang
Jangan berharapkan tentera British ataupun negara barat ataupun negara luar untuk mempertahankan negara kita. Kita sendiri kena sedar ini ialah tanggungjawab negeri kita sendiri dan tanggungjawab kita sendiri sebagai rakyat Malaysia mempertahankan kedaulatan Malaysia lah. Itu message ataupun pengajaran yang paling besar daripada Quran ni. Selesai kita menjejaki trail ataupun jejak historical trail jejak daripada Kuala Pak Ahmad sampai ke Taman Bendahara. Tapi kalau ikut trail sebenar ni jauh lagi sampai Macang lah. Sampai Kuala Kerai. Sampai Kuala Kerai. Tapi kita sampai di sini saja. Kita menjejaki sebab kita nak bagi tahu kepada korang semua yang di luar sana bahawasanya Kota Baru merupakan tempat pertama tentera Jepun mendarat dan serangan pertama di Tanah Melayu lah. Di Tanah Melayu lah. So ramai orang tak tahu. So, terima kasih Cik Zafrani kerana membantu saya membuat menjejaki tentera Jepun, jejak tentera Jepun. Sejarah laluan tentera Jepun masa hari pertama serangan Jepun di Kota Baru. Di Kota Baru. So untuk semua tu di luar sana, jangan lupa subscribe ya. Semuta Guide, dan jangan lupa juga untuk cek video yang selanjutnya selepas ni. So hari ni 8 Disember, hari menyambut 79 tahun. 79 tahun ulang tahun tentera Jepun mendarat di Kota Baru. 8 Disember. Ingat sana. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Kita next video. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.